Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali lagi dalam pembelajaran matematik tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Hari ini kita masih lagi di unit 1 iaitu nombor bulat dan operasi. Untuk fokus kemahiran hari ini adalah banding dan susun nombor. Tertib menaik adalah susunan nombor mengikut nombor yang mempunyai nilai daripada kecil sehinggalah ke nilai yang paling besar. Contohnya dari angka sifar sehinggalah ke angka 9. Tertib menurun adalah susunan nombor dari nilai yang paling besar ke nilai yang paling kecil. Contoh, antara nombor 9 sehinggalah ke nombor sifar. Tips untuk menjawab soalan dalam perbandingan nombor adalah dengan menyusun nombor mengikut carta nilai tempat dan sila pastikan nilai sah dimasukkan dengan betul sebelum membuat perbandingan antara nombor. Contoh pertama, perbandingan nombor antara 132,011 dan 19,011, yang manakah nombor yang lebih kecil dan yang manakah yang lebih besar? Menggunakan tips yang cikgu berikan iaitu menyusun mengikut carta nilai tempat, kita boleh letakkan nombor tersebut, kedua-dua nombor secara teratur dan membuat perbandingan daripada arah hadapan dahulu. Kalau banding arah hadapan, kita tengok nilai tempat iaitu ratus ribu. Untuk nombor 19,011, 100,000 dia adalah sifar dan sementara 132,011, nilai tempat 100,000 adalah 1. Jadi bila kita bandingkan, yang mana lebih kecil? Sifar atau 1? Dalam membandingkan antara sifar ratus ribu dengan 100,000, sudah tentu adalah sifar ratus ribu lebih kecil kerana nilai yang diberi adalah sifar. Jadi jawapan yang kita perolehi adalah 19,011 lebih kecil dibandingkan dengan 132,011. Sementara itu, 132,011 adalah lebih besar dibandingkan dengan 19,011. Sekarang mari kita lihat contoh perbandingan yang kedua antara 132,011 dan 132,101. Yang manakah nombor yang lebih kecil dan yang lebih besar? Dengan kaedah yang sama, menyusun mengikut carta nilai tempat, kita akan membuat perbandingan daripada posisi nilai tempat paling hadapan. Sekarang kita bandingkan nilai tempat ratus ribu adalah 1 dan juga 1. Maka kita terus bergerak kepada puluh ribu kerana nilainya adalah sama. 1-1. Pada nilai tempat puluh ribu, digit yang tertera adalah 3 dan juga 3. Maka kita terus bergerak, masih juga sama. Kita terus bergerak pada ribu, nilai tempat ribu. 2, 2. Tetap juga sama. Jadi kita terus bergerak pada nilai tempat yang seterusnya, iaitu nilai tempat ratus. Pada nombor ini, nilai tempat dia, nilai digit dia adalah 1. Dan digit yang nombor kedua adalah sifar. Jadi, antara 1 dengan sifar, manakah nombor yang lebih kecil? Sudah pasti nombor yang lebih kecil adalah yang ini. Maka, kita boleh katakan bahawa antara 100 dengan sifar ratus, nilai yang lebih kecil sudah pastinya adalah sifar ratus. Jadi jawapan yang kita perolehi adalah 132,011 lebih kecil dibandingkan dengan 132,101. Dan 132,101 lebih besar dibandingkan dengan 132,011. Sekarang, mari kita cuba fahami perbandingan nombor mengikut susunan tertib. Sama ada tertib menaik ataupun tertib menurun. Ini adalah contoh nombor-nombor yang diberi untuk disusun dalam tertib menaik dan tertib menurun. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan sebegini? Mari kita lihat sama-sama.
Sekarang kita susun dulu nombor tersebut mengikut carta nilai tempat. Kemudian kita ambil, buat perbandingan daripada rumah, ratus ribu. Sekarang sini adalah 3, 3, 3 dan 3. Jadi kita teruskan perbandingan kita untuk rumah ataupun nilai tempat yang seterusnya. Sekarang nilai tempat 10,000 tetap juga digit yang sama. Jadi kita terus bergerak untuk perbandingan nilai tempat yang seterusnya. Okey, pada nilai tempat 1000, nombor adalah berbeza. Jadi kita akan lihat antara angka iaitu digit 3, digit 1 dan digit 4 serta digit 5. Yang manakah nilai yang paling kecil? Sudah semestinya digit 1. Jadi untuk nombor ini kita labelkan siap-siap dengan angka 1. Daripada angka 1, seterusnya mana nilai digit yang paling kecil? 3, 4, 5. Sudah pasti ini adalah angka yang 3, lebih kecil. Jadi yang ini kita akan label sebagai angka yang kedua. Antara 4 dan 5 mana yang lebih kecil? Sudah pasti adalah 4. Maka kita akan labelkan yang ini dengan nombor 3. Dan yang ini akhir sekali dengan nombor 4. Setelah kita dapatkan nombor tersebut, kita akan susun mengikut tertib menaik. Sudah pasti kita tahu kalau tertib menaik bermula dengan angka yang paling kecil. Jadi angka yang kecil adalah nombor 1. Jadi kita salin semula nombor yang terdapat pada nombor 1 iaitu 301,806 diikuti dengan nombor yang kedua iaitu 303,446 diikuti nombor yang ketiga iaitu 304,999 dan diikuti dengan nombor yang terakhir itu 305,406. Jadi ini sudah selesai untuk tertib menaik. Kalau tertib menurun, kita tahu nombor yang paling besar ke nombor yang paling kecil. Jadi berdasarkan nombor yang kita sudah dapat di sini, kita akan pilih nombor yang paling besar iaitu 4. Nombor 4 adalah 305,406 diikuti dengan yang ketiga iaitu 304,999 diikuti dengan yang kedua iaitu 303,446 dan yang terakhir adalah nombor 1 iaitu 301,806. Jadi sudah selesai juga untuk nombor dari segi tertib menurun. Sekarang kita cuba lihat contoh yang kedua. Okey, ini adalah paparan nombor. Menggunakan langkah yang sama. Menggunakan cara yang sama iaitu menyusun nombor tersebut mengikut carta nilai tempat dan membuat perbandingan satu demi satu bermula daripada nilai tempat pertama dari hadapan iaitu ratus ribu. Walau bagaimanapun ratus ribu semuanya digitnya adalah sama. Jadi kita akan bergerak terus kepada nilai tempat yang seterusnya iaitu 10,000 pun masih nilai digit yang sama. Dan bergerak kepada ribu, digit yang sama juga iaitu sifar. Dan kita sekarang berada di nilai tempat ratus. Okey, di nilai tempat ratus terdapat 3 digit 1 dan 1 digit 2. Jadi untuk mencari nombor yang paling kecil, kita perlu membuat perbandingan antara ketiga nombor 1. Untuk itu kita perlu melihat nilai tempat yang seterusnya iaitu nilai tempat 10. Okey, di sini adalah 2, 1 dan 4. Antara nombor 2, 1 dan 4, yang manakah nilai yang paling kecil? Ya, sudah pasti 1 adalah nilai yang paling kecil. Maka yang ini kita akan labelkan sebagai nombor 1. Antara 2 dan juga 4, manakah yang lebih kecil? Ya, sudah pasti adalah 2. Maka kita akan labelkan nombor ini sebagai angka 2. Dan yang akhir sekali kita akan tinggal adalah nombor 4. Ini sebagai nombor yang ketiga. Secara automatiknya, yang masih tersisa ataupun tinggal lagi adalah nombor ini. Maka ini adalah yang keempat. Jadi sekarang kita ingin menulis mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Untuk tertib menaik sudah kita cikgu ingatkan. Dia daripada nombor kecil ke nombor besar. Jadi nombor paling kecil adalah ini. Nombor 1. Jadi kita salin semula nombor yang pada nombor 1 iaitu 220,111 diikuti dengan yang kedua iaitu 220,122
Dan yang ketiga iaitu 220,143 dan yang terakhir adalah 220,234. Okey, untuk menulis dalam tertib menurun, kita akan melihat angka yang besar ke angka yang lebih kecil. Jadi angka yang lebih besar adalah 4. Jadi kita akan mula dengan angka 4 yang ini. Okey, dalam angka 4, nombornya adalah 220,234 diikuti dengan yang ketiga iaitu 220,143 diikuti dengan yang kedua iaitu 220,122 dan diikuti dengan yang nombor 1 iaitu 220,111. Maka sudah selesai nombor yang disusun mengikut tertib menaik dan juga tertib menurun. Dalam topik ini juga, kamu boleh ditanya mengenai apakah nilai-nilai yang mungkin bagi X. Dalam hal ini, kita akan meletakkan angka 5 dan 23. Dan kita lihat selepas angka 5 adalah 6 dan sebelum angka 23 adalah 22. Jadi nombor di antara 6 hingga 22 adalah kemungkinan untuk nilai X. Kamu boleh bagi jawapan X adalah 6 ataupun 7 ataupun 8 maupun 20. Tapi tidak boleh kepada jawapan 23 ataupun 5. Jadi jawapan untuk nilai X adalah pelbagai. Sekarang kita cuba lihat dalam nombor yang besar. Okey, sekarang kita nak lihat nombor yang lebih besar. Jadi di sini kita akan lihat adalah antara 500,144 lebih daripada sini dan kurang daripada 500,172. Jadi antara 500,144 sehinggalah 500,172 adalah nombor yang berkemungkinan untuk nilai X. Jadi jawapan untuk nilai X pelbagai. Nombor yang berkemungkinan untuk nilai X adalah 500,144 ataupun 500,145 ataupun nombor-nombor yang seterusnya sehinggalah 500,172. Itu adalah nilai-nilai yang berkemungkinan untuk nilai X. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum.